Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Aminul Aziz bin Azmi sebagai moderator untuk kupasan tajuk pada hari ini. Di sebelah kiri saya ini adalah Muhammad Haris Mursyidi bin Muhammad Elmi, dan di sebelah kanan saya pula adalah Muhammad Syed Sayuti bin Muhammad Ali, dan di sana pula adalah Muhammad Insan Kamil bin Marzuki. Tugasan yang kami hendak membincangkan pada forum kali ini adalah lambakan produk kosmetik di pasaran menggunakan tagline Mesra Wudu. 3 objektif yang boleh saya kemukakan untuk kupasan tajuk ini adalah untuk memastikan bahawa tiada kesalahfahaman antara pengguna untuk menggunakan produk tersebut. Yang kedua, untuk memastikan pengguna lebih memahami secara mendalam untuk penggunaan produk ini. Dan yang ketiga adalah untuk menemukan satu produk baru yang lebih efektif untuk para wanita menggunakan kosmetik ini apabila hendak mengambil wudu. Sebahagian pengeluar produk kosmetik mesra wudu mendefinisikan bahawa produk mesra wudu sebagai produk yang mudah untuk ditanggalkan. Mereka hanya membasuh dengan air dan menggunakan hanya sedikit sabun untuk menghilangkan produk kosmetik tersebut, khusus untuk mereka apabila mereka nak menunaikan fardu solat. Dengan ini, saya membuka ruang kepada sesiapa sahaja yang ingin mengemukakan pandangan mereka terhadap isu ini. Silakan. Izinkan saya memberikan hujah-hujah saya tentang kosmetik mesra wudu ini. Ya, silakan. Terima kasih kerana memberikan ruang kepada saya untuk memberikan hujah-hujah tentang kosmetik mesra wudu ini. Berkenaan dengan definisi kosmetik mesra wudu ini, kami mendapati istilah ini tidak ada dalam kamus dewan yang boleh kami rujuk. Namun begitu, kami rumuskan konsep mesra wudu dalam artikel kami Bayan Linas siri ke-88, isu kosmetik mesra wudu sebagai bahan kosmetik yang memiliki ciri-ciri berikut. Ciri-ciri yang pertama ialah produk kosmetik yang mudah ditanggalkan agar tidak menghalang air wudu sampai ke kulit. Dan ciri-ciri yang kedua ialah produk kosmetik yang telak air yakni ini tidak menghalang air wudu sampai ke kulit seperti minyak zaitun dan warna ingat. Berdasarkan rumusan di atas, maka terkeluarlah daripada senarai yang diharuskan bahan-bahan kosmetik yang kami dimaklumkan menggunakan konsep mesra wudu, tetapi sebenarnya bukan menunjukkan penggunanya. Contohnya seperti penggunaan bulu mata palsu yang dilekatkan dengan gam dan pastinya menghalang air untuk sampai ke bulu mata dan kulit. Ini kami tegaskan hukum penggunaannya adalah haram kerana menghalang hukum taharah, dan bahkan bertambah haram apabila melibatkan penyambungan bulu atau rambut yang ditegakkan oleh syarak. Saya dalam menafsirkan ayat dalam surah An-Nur ayat ke-31 berkata, hiasan kecantikan adalah halal bagi wanita dan wanita amat sukakan kepada kecantikan. Cuma bentuk perhiasan cuma bentuk perhiasan adalah berbeza dari zaman ke zaman, tetapi asasnya adalah daripada fitrah yang satu.
daripada Ibnu Mas'ud bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Maksudnya, sesungguhnya Allah itu cantik dan sukakan kepada kecantikan. Hadis riwayat Muslim. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku Al-Halal wal Al-Haram menyebut sebelum Islam meletakkan perhatiannya yang tinggi kepada perhiasan yang elok dan baik, terlebih dahulu dia beri perhatian sebagainya kepada kebersihan dan yang menjadi pokok utama bagi semua perhiasan dan pemandangan yang cantik. Rasulullah SAW bersabda, Tanaffuhu fa'innal Islam nabi. Maksudnya, bersihkanlah diri kamu kerana sesungguhnya Islam itu bersih. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas dalil dan penerangan yang ringkas tapi padat itu beserta contoh-contoh yang ada. Okay. Kemudian, saya ingin bertanya kepada Muhammad Insan Kamil lah. Sebagai seorang profesional, sila terangkan 4 impak atas dasarkan produk kosmetik ini pada zaman ini. Kemudian adakah teknologi daripada penghasilan kosmetik ini boleh bertentangan atau mengikut syarak? Dan yang terakhir, adakah cara atau langkah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Sekian, silakan. Terima kasih kepada Minalasi atas soalan yang diberikan. Empat impak berdasarkan teknologi tersebut. Yang pertamanya adalah memudahkan untuk melakukan ibadah. Contohnya untuk solat, di mana kita perlu mengambil wuduk dan memudahkan untuk menanggalkan makeup untuk pengambilan wuduk. Dan yang kedua, membantu kaum wanita dalam mempermudahkan urusan. Jadi kaum wanita tidak mempunyai alasan untuk meninggalkan ataupun membuat alasan untuk tidak melakukan perkara ibadah yang lain. Okay, yang ketiga, kemudahan yang tidak haram mengikuti peredaran zaman. Zaman 2022 mengikuti peredaran ekonomi dan perlu penambahbaikan yang lebih tinggi. Dan yang keempat, memudahkan untuk pengurusan solat, di mana tidak bagus untuk solat di akhir waktu dan disunatkan untuk solat di awal waktu. Soalan seterusnya, teknologi tersebut memenuhi atau bertentangan dengan syariah. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' berkata, apabila adanya di atas sebahagian anggota lilin atau tepung atau inai dan seumpama dengannya, yang mana ianya menghalang air ke anggota, maka tidak sah taharahnya, sama ada banyak atau sedikit. Jika berbaki di atas tangan dan selainnya kesan inai dan warnanya tampak airnya, iaitu zatnya, atau kesan lemak cair, yang mana air akan menyentuh kulit anggota dan air juga mengalir di atasnya, akan tetapi ianya tidak melekat, iaitu air tidak melekat pada kesan minyak di atas tangannya, maka sah taharahnya. Menurut Al-Majmu', disimpulkan bahawa sekiranya produk kosmetik mesra wuduk tersebut merupakan satu produk yang menyebabkan air wuduk tidak menyentuh kulit dan mengalir, maka tidak sah wuduknya. Adapun jika produk tersebut ialah produk yang mudah mengalir
dan mudah dihilangkan zatnya pada mana anggota wuduk, maka sah wuduknya walaupun ia meninggalkan sedikit kesan dan warnanya. Perhiasan dan kecantikan adalah merupakan fitrah semula jadi bagi setiap wanita. Seperti yang dimaklumi bahawa wanita teramat suka kepada kecantikan dan ia juga tidak dapat dipisahkan daripada sifat kewanitaan sejak percintaannya lagi. Dan untuk jalan terakhir, jalan penyelesaian bagi masalah tersebut. Produk yang diiktiraf sebagai mesra wuduk tidaklah menjamin ketelapan air wuduk untuk sampai ke kulit. Ia memerlukan perbincangan yang khusus. Produk kecantikan dan kosmetik Nur Raisa yang terkenal dengan tagline kosmetik mesra wuduk mempunyai asas kukuh terhadap perjuangan produknya sejak awal 2014 hingga kini. Produk Nur Raisa mengetengahkan memang konsep menekan atau mempraktikkan ialah mudah dicuci dan ditanggalkan, bukan tidak perlu dicuci dan ditanggalkan. Tanggalkan semua lapisan penggunaan produk asas, cuci mesinnya sehingga tanggal habis. Paling utama, rangkaian produk itu jelas tiada silikon. Silikon sendiri adalah bersifat waterproof, iaitu galis air, yang mana tidak membuatkan air tidak dapat mengalir menyentuh kulit. Pendek kata, dengan adanya silikon kena dicuci banyak kali sebelum berwuduk. Wuduk boleh jadi tidak sempurna dan solat tidak sah jika tidak dicuci dengan betul. Sekian daripada saya sederakan kepada moderator semula. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Insan Kamil atas penjelasan dan penerangan yang agak panjang dan lebar tersebut. Walaupun hanya nampak seorang insan yang biasa tetapi mempunyai ilmu di dada yang sangat banyak. Nampaknya kita seperti sudah hampir kepada pengakhiran perbincangan forum ini. Tetapi tidak hindarkan pula jika perbincangan ini tiada kesimpulannya. Di sini saya ingin menjemput Zahir Sayuti untuk memberikan sepatah dua kata. Silakan. Okey, terima kasih kepada moderator. Kesimpulannya dapatlah kita rumuskan definisi produk kosmetik mesra wuduk adalah produk mudah dihilangkan agar tidak menghalang air wuduk sampai ke kulit. Walaupun begitu, produk yang diiktiraf sebagai mesra wuduk oleh syarikat berkenaan tidaklah menjamin ketelapan air wuduk untuk sampai ke kulit. Ini memerlukan perbincangan yang khusus untuk mendapatkan lebih terperinci hukum antara sah dan tidak sah wuduk itu. Okay, sekian, terima kasih. Okay, terima kasih kepada saya Syahidi atas ringkasan tajuk yang agak ringkas tapi mempunyai makna-makna yang dalam. Hadirin sekalian, dengan sempurnanya penghujahan atau perbincangan kami pada hari ini, maka sempurnalah perbincangan tajuk kupasan kami kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.